Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya harap tuan dan puan dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada Puan Siti Nozilwati binti Mingat Elias Minhat selaku penyelia projek ini dan saya, Muhammad Syarif Kwan bin Haji Senin selaku ketua kumpulan projek ini dibantu oleh Muhammad Safwan bin Abdul Wahab dan saya juga dibantu oleh Izwan Aiman bin Zulkifli ingin membentangkan projek inovasi kami yang bertajuk Smart Outdoor Food Court. Sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin bertanya satu soalan. Apa pendapat anda terhadap keadaan media selera pada zaman kini? Saya akan teruskan kepada pengenalan. Konsep Smart Outdoor Food Court adalah idea untuk menghidupkan kawasan perniagaan medan selera yang difokuskan di kawasan komersial dan selaras bagi memenuhi piawaian dan garis panduan yang ditetapkan oleh pihak kuasa tempatan PBT. Smart Outdoor Food Court ini mengamalkan konsep penggunaan semula recycle serta dapat menjimatkan penggunaan air dan elektrik di medan selera. Seterusnya adalah keperluan produk. Projek inovasi ini dijalankan kerana tiada garis panduan khusus yang dibangunkan oleh pihak kuasa tempatan PBT. Selain itu juga, penyediaan food court luar bangunan adalah salah satu tanggungjawab PBT kerana ia adalah sangat penting bagi menyediakan satu garis panduan khusus bagi mengawal kualiti, keselamatan dan kesejahteraan komuniti di satu kawasan. Seterusnya, ia bertujuan bagi mengatasi masalah yang berlaku di medan selera luar bangunan. Akhir sekali, projek ini dibangunkan sebagai inovasi kepada penambahbaikan konsep reka bentuk medan selera luar bangunan bagi mengoptimumkan ruang medan selera, reka bentuk yang kurang menarik dan hamba. Objektif menjalankan projek inovasi ini adalah mengoptimumkan penggunaan ruang medan selera, penerapan reka bentuk yang moden, menjimatkan dan menarik perhatian pengunjung penggunaan 5G. Keaslian projek ini ialah projek inovasi ini telah mendapat copyright dengan bernombor pendaftaran iaitu LY20200001044. Keadaan terkini di medan selera menunjukkan masalah yang timbul adalah kekurangan pengunjung ke medan selera, reka bentuk yang tidak menarik dan kurang menarik perhatian pengunjung, masalah bil elektrik yang ditanggung oleh PBT semakin mahal dan masalah kotor serta berbau busuk di medan selera. Dalam pelaksanaan projek ini akan menggunakan satu reka bentuk atau metodologi iaitu kajian kuantitatif. Antara instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik. Soal selidik ini dijalankan untuk mengenal pasti sama ada pengunjung berpuas hati atau tidak keadaan medan selera pada zaman kini. Untuk projek yang dilakukan, persimpulan rawat mudah simple random telah dipilih untuk digunakan dalam menentukan saiz sampel responden. Seramai 50 orang responden telah dipilih untuk diuji kaji bagi menjawab soal selidik yang dijalankan. Daripada hasil soal selidik yang dijalankan, mendapati bahawa seramai 21 orang bersamaan 34% responden memilih keadaan medan selera tidak menarik, disusuli dengan 15 orang bersamaan 30% memilih medan selera tidak mempunyai tarikan. Diikuti juga responden yang memilih medan selera dalam keadaan yang kotor seramai 8 orang bersamaan 16%. Akhir sekali iaitu bagi responden memilih kemudahan fasiliti yang kurang seramai 6 orang responden bersamaan 12%. Secara rumusnya menunjukkan bahawa keadaan medan selera yang tidak menarik dan tidak mempunyai tarikan mendapat peratusan jumlah yang tertinggi. Dari hasil soal selidik yang dibuat, antara cadangan yang boleh dilaksanakan yang pertama, reka bentuk moden dan menarik kerana ia dapat menarik lebih ramai pengunjung serta fasad bangunan juga amat penting kerana dapat memberikan sesebuah bangunan itu kelihatan cantik dan moden. Selain itu, penerapan sistem solar. Ia dicadangkan bagi menjimatkan penggunaan bekalan elektrik di medan selera luar bangunan. Ini kerana pihak BBT menanggung pembayaran bil elektrik pada setiap bulan. Selain itu, ia dapat memberikan kesedaran kepada pengunjung tentang kepentingan penggunaan sistem solar dan pentingnya penjimatan elektrik dalam kehidupan harian serta dapat menjaga alam sekitar. Seterusnya, penerapan sistem penilaian air hujan. Teknik penilaian air menggunakan teknik rain barrels memerlukan kos yang rendah, berkesan dan kaedah tanggungan yang mudah diselenggara. Akhir sekali, sistem mudah alih 5G. Penerapan inovasi rangkaian mudah alih 5G ini di Smart Outdoor Food Court akan memberikan tarikan utama kepada orang ramai untuk berkunjung ke medan selera tersebut. Ini dapat memberikan kemudahan alih secara percuma kepada pengguna untuk melakukan kerja seperti melayari internet dengan pantas untuk mendapatkan maklumat.
Antara potensi pasaran projek inovasi ini dijalankan adalah ketiadaan garis panduan khusus bagi medan selera luar bangunan. Selain itu, penyediaan medan selera luar bangunan merupakan salah satu tanggungjawab pihak berkuasa tempatan. Oleh itu, diharapkan Smart Outdoor Food Court akan menjadi panduan dan garis panduan khusus yang diboleh digunakan oleh semua, terutama PBT dan Plan Malaysia amnya. Antara kelebihan produk inovasi ini adalah yang pertama, mesra pengguna, ruang yang teratur dan tersusun, dapat memberi lebih penjimatan kos elektrik dan air kepada peniaga, kelajuan internet bertaraf 5G dan yang terakhir sekali, dapat menarik lebih ramai tarikan kepada pengunjung dari pelbagai peringkat umur. Secara kesimpulannya, jika projek inovasi ini diberi mandat kemenangan di dalam pertandingan inovasi ini, kumpulan kami akan membawa cadangan ini ke peringkat seterusnya untuk dibentangkan projek inovasi ini kepada Majlis Pembandaran Korban Basu dan Plan Malaysia Negeri Kedah bagi mengatasi masalah yang berlaku di medan selera pada masa kini. Saya akan meneruskan kepada video ilustrasi cadangan inovasi Smart Outdoor Food Court.